Untuk kali ini kita akan teruskan dengan exercise 1. Okey, saya akan tunjukkan beberapa contoh mengikut pada slide Z transform. Kita akan selesaikan Z transform berdasarkan pada soalan-soalan ni. Okey, kita mulakan satu persatu A sehingga G dan kita tengok soalan ni dia saling berkait X1, X2, X3. Bila X3 dia masuk ada X1 dan X2, dia akan gunakan X1 dan X2 balik jawapan. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Jadi antara benda yang penting yang anda semua perlu tahu bila menyelesaikan soalan melibatkan Z transform ni, okey, adalah penggunaan table Z transform. Okey, jadi seperti yang telah saya terangkan, kita ada dua jenis table Z transform. Itu yang ni table yang pertama, table pertama Z transform. Okey. Di mana kalau tengok pada table ni penggunaan dia untuk basic equation melibatkan discrete signal. Dia hanya menggunakan n tolak n tolak 1, n tolak m, n tolak n tolak 1, dan dia menggunakan yang sama saja. Tolak n tolak 1, n tolak n tolak 1, n dan seterusnya. Okey. Dan kita ada table yang kedua pula. Okey, ini adalah table yang kedua. Table kedua untuk Z transform adalah table properties of the Z transform. Di mana di sini adalah bezanya untuk dengan table yang pertama tadi. Dekat sini Z transform nilai discrete n adalah sedikit berbeza. Contoh dia kita ada n tolak dengan n0 ataupun tolak dengan something, ataupun dia boleh jadi negatif n. Okey, dan lagi beberapa contoh yang lain lah, nanti kita akan tengok. Antara properties yang biasa kita pakai adalah linearity, time shifting, okay, time reversal dan juga convolution. Yang biasa soalan kerap tanya berkenaan dengan antara 5 properties ini. Jadi bila kita tengok ciri-ciri properties ini, kita kena tahu. Okay, contohnya bila kita tengok n tolak n0, kita automatik kita tahu ini adalah time shifting. Dan macam mana cara kita nak Z transformkan dia? Okay, jadi kita mulakan dengan soalan A. Jadi mula-mula sekali kaedah, bila kita tengok equation ni, mula sekali kita kena refer table. Ada tak equation yang menghampiri kepada equation soalan ni? Okay, jadi kita tengok table yang pertama. Okay, 1/2 n un. Delta n un tolak u tolak n tolak 1, delta n tolak mn, a n un. Okay, a n un. Okay, menghampiri kepada persamaan ni, jadi kita ambil nilai a n un. Okay, daripada table a n un, okay, a n un, bila kita Z transformkan dia, kita akan dapat Z per Z tolak A. Okay, dia akan dapat Z per Z tolak A. Okay, bila kita Z transformkan dia. Okay, Z per Z tolak A. Okay, jadi secara automatiknya, okay, A N U N. Jadi dekat sini kita dapat kena pasti A adalah 1/2. Okay, dan yang lain sama, N U N, N U N. A adalah 1/2. Jadi kita ganti sajalah kepada jawapan Z transform ini. Jadi Z per Z tolak A 1/2. 1/2. Okay, jadi jawapan dia adalah Z per Z tolak A. Itu adalah untuk question A. Okay, seterusnya kita pergi pada question B. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok nilai dekat sini dia ada nilai negatif n. Okey, sedangkan pada table yang sekiranya kita nak guna table yang pertama, kita hanya ada n tolak 1. Okey, n tolak n tolak 1, okey, tolak n tolak 1. Kita tak ada pun yang negatif n saja. Jadi dekat sini kita memerlukan table yang kedua. Okey, table yang kedua itu table properties of Z transform. Jadi dekat sini kita boleh tengok, okey, kita ada tolak n, kita ada direct tolak n, iaitu untuk time reversal. Jadi kita perlu pakai properties of the Z transform, iaitu properties time reversal. Okey, daripada properties time reversal ni, okey, dinyatakan bahawa x negatif n, bila kita Z transformkan dia, kita akan dapat x 1/z. Jadi saya tulis dulu, x negatif n, okey, sama dengan x 1/z. Okey, ini untuk time reversal.
Okey. Dan bila kita bila kita merujuk pada tabel kedua, tabel pertama kita masih kena guna juga. Kita masih kena guna juga. Jadi bila keluar soalan jenisnya ni melibatkan properties of Z transform, dia akan pakai kedua-dua tabel. Jadi dekat sini nilai n berbeza, itu negatif n. Dan kita kena ambil kira juga equation asal dia. Equation asal dia sekiranya dia bukan negatif n, dia adalah negatif 3n un. Jadi bila 3n un, dia merujuk kepada formula yang ni. Jadi kita cuba selesaikan dia untuk positif n dulu. Positif n. Jadi dekat sini kita boleh tengok A adalah negatif 3. Jadi Z per Z tolak A. A n un, bila kita Z transformkan dia, kita akan dapat Z per Z tolak A. Jadi A adalah negatif 3, Z sama dengan Z per Z tolak 3, iaitu A sama negatif 3. Jadi dia akan dapat Z per Z tambah 3. Dan kita kembali kepada equation yang asal, iaitu equation asal adalah negatif n. Negatif n menunjukkan di sini bila x negatif n, nilai z dia perlu tukar kepada 1 per z. Contohnya bila xn kita convert, kita akan dapat xz. Tapi sekiranya x negatif n, kita akan dapat x per 1 per z. X 1 per z. Kita akan dapat x 1 per z. Dan untuk kes ni pula, sekiranya negatif 3n u positif n, kita dapat macam soalan ini tadi. Kita dapat z per z tambah 3. Tetapi untuk negatif 3n u negatif n, z yang kita dapat kita kena 1 per z. Jadi nilai z ni kita kena tukar kepada 1 per z. Jadi kita dapat 1 per z tambah 3. Ini jawapan untuk negatif 3n u negatif n, iaitu dia menggunakan time reversal properties. Kita pergi pada seterusnya, soalan seterusnya. Jadi dekat sini kalau tengoknya ada tambah antara dua equation. Jadi bila tambah dia melibatkan properties, iaitu properties of table kedua. Tengok tambah melibatkan tambah dua properties. Jadi dia menggunakan linearity. Dia menggunakan linearity. Linearity iaitu dia guna x1 n tambah a2 x2 n. Dan bila kita Z transformkan dia akan dapat A1 X1 Z tambah A2 X2 Z. Maksudnya dia convert macam biasa saja, N dia akan tukar jadi Z. Jadi samakan untuk kes ni. Bila kita nak tukar X1 N, dia akan jadi X1 Z. Seterusnya tambah X2 Z. Tapi kita tahu kita dah ada nilai X1Z dengan X2Z, iaitu pada soalan A dan B. Yang ni soalan A, yang ni soalan B. Jadi kita ganti balik sajalah. Soalan A, X1Z yang kita dapat, yang kita dapat adalah Z per Z tolak 1 per 2. Ni. Kita dapat ini. Ini adalah X1Z. Jadi kita tulis Z per Z tolak 1 per 2. Tambah X2Z, kita refer pada soalan B. Soalan B, X2Z, ni adalah S2Z. Z per Z tambah 3. Z per Z tambah 3. Ini jadi untuk jawapan untuk bagi soalan C. Seterusnya kita pergi pada soalan D.
Jadi dekat sini kita dah tengok n dia tolak dengan 5. N tolak 5. Jadi terus kita akan tengok pada table yang kedua. Okey, table kedua kita cari adakah nilai n tolak something. Okey, kita jumpa n tolak n naught iaitu pada time shifting. Dia menggunakan properties of time shifting. Xn tolak n naught, dia akan bila kita z transform dia akan dapat z negatif n naught xz. Okey, bermaksud saya tulis dulu. Jadi dia gunakan time shifting. Okey, iaitu daripada table kita dapat xn tolak n naught. Okey, bila kita z transformkan dia akan dapat z negatif n naught. Okey, xz. Okey, jadi dekat sini equation kita adalah x n tolak 5. Jadi daripada sini kita boleh tahu n naught kita adalah 5. Okey, jadi dekat sini bila kita nak tukar kepada z transform, okey, kita boleh tahu kita refer pada yang ni, z negatif n naught kita adalah 5 xz. Okey, xz ni merujuk kepada equation asal kepada yang ni, okey, iaitu tanpa time shifting, iaitu x1n saja. Jadi x1n kat sini, okey, x1n saja. Jadi bila x1n kita z transformkan dia akan dapat xz. Okey, jadi dia akan dapat z negatif n xz. x1n dia akan dapat x1z. Jadi dekat sini xz kita adalah x1z. Okey. Dan bila kita refer balik x1z ni dekat mana? Pada soalan A. x1z pada soalan A. Okey. x1z pada soalan A iaitu z per z tolak 1/2. Jadi kita ganti sajalah. Z kuasa negatif 5 z per z tolak 1/2. Okey, untuk soalan D. Seterusnya saya pergi pada soalan E. Okey, tengok sama macam tadi. Okey. Jadi pada table properties of Z transform kita ada n tolak n naught. Okey. Jadi dia sama juga time shifting. Okey, time shifting. Okey, x n tolak n naught. Okey, bila kita Z transformkan dia kita akan dapat z negatif n naught xz. Okey. Jadi kita ada xn tambah 5. Okey, ataupun xn tolak 5. Jadi nilai n naught kita, nilai n naught kita adalah negatif 5. Negatif 5. Jadi kita ganti kepada, okey, kita z transformkan dia. Okey, x 1 n tambah 5. Okey, kita ganti, kita buat z transform, maka kita akan dapat z kuasa negatif 5 xz. Okey. Jadi dia akan dapat z kuasa 5 xz. Okey, disebabkan dia x1 di sini merujuk kepada x1z. Jadi x1z tadi adalah x1z tadi adalah sama dengan ini, z per z tolak 1/2. Jadi dia akan dapat z kuasa 5 z per z tolak 1/2. Kita pergi kepada soalan F. Okey, ni adalah kita boleh tengok pada table yang pertama. Okey, table pertama iaitu sama macam kita guna tadi. Table pertama kita ada ANUN. Okey, bila ANUN bila kita Z transformkan dia, kita akan dapat Z per Z tolak A. Okey, dekat sini A adalah 1/3. Ya, jadi kita convert saja Z per Z tolak 1/3. Okey, next kita pergi soalan seterusnya iaitu G. Okey, dia ada convolution. Jadi bila convolution kita kena refer table yang kedua. Okey, table yang kedua. Okey, table kedua adalah convolution. X1n convolute X2n. Bila dia Z transform, dia akan dapat X1Z, X2Z. Iaitu dia darab saja. Jadi dekat sini kita boleh terus pakai convolution. Okey, iaitu X1n
convolution X2n. Okey, kita akan dapat X1n X2n. Dia darab saja. Jadi dekat sini X1n convolution X6n, dia akan dapat X1n X6n. Jadi dia darab saja. Jadi X1 kita dah ada, X6 pun kita ada. Jadi X1 kita adalah, kita rujuk kepada soalan A tadi, iaitu Z tolak 1/2. X6 adalah rujuk pada yang ni, X6. Okey, X6Z. Kita akan dapat Z per Z tolak 1/3. Jadi sampai sini saja untuk exercise 1. Terima kasih.